Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi. Siapa lagi kalau bukan Sehistrozi, okay? So, untuk video kali ini, yes, kita akan sambung, okay, video yang sebelum ini, iaitu mengenai kesedaran negara bangsa. Bab yang ketiga, silibus KBSM tingkatan 5. Okay, so kita buat ulang kaji sikit. Untuk siapa-siapa yang tak tengok video saya lagi, jangan lupa untuk tengok dekat e-tuition, channel e-tuition dekat YouTube. Ada banyak video-video saya. Dan untuk sambungan video-video yang sebelum ini, okay, daripada bahagian pertama sehinggalah sekarang, korang boleh tengok dekat e-tuition. Okay, so kita buat ulang kaji sedikit. Okay, apa yang kita dah belajar pada bab yang ketiga, okay, di video-video yang sebelum ini adalah mengenai konsep negara bangsa. Dan korang dah tahu, saya dah terangkan secara general, secara asas, apa yang dimaksudkan dengan negara bangsa. Dan saya terangkan mengenai bagaimana konsep negara bangsa ini berbeza mengikut wilayah, mengikut negara dan juga kerajaan. Okey? So, saya dah terangkan sebelum ini bagaimana konsep negara bangsa yang difahami oleh masyarakat Malaysia berbeza dengan konsep negara bangsa yang difahami oleh masyarakat Jepun. Kenapa berbeza? Yes, kalau korang nak tahu, korang kena tengok video yang sebelum ini. Saya dah terangkan juga mengenai konsep negara bangsa di Eropah. Okey, bagaimana boleh wujudnya konsep negara bangsa di Eropah? Ada peristiwa Perang Dunia, ada deklarasi 14, lepas tu ada pembahagian wilayah sampai wujudnya negara-negara baharu. Kalau korang dah tengok video yang sebelum ini. Okey, dan saya ada juga terangkan pada video yang sebelum ini mengenai faktor pembentukan negara bangsa Eropah moden. Okey, saya dah terangkan mengenai konsep negara bangsa Eropah moden, faktor bagaimana masyarakat Eropah dahulunya mereka ada konsep negara bangsa tradisional, ada konsep feudal, ada konsep baron, tuan tanah, raja. Bagaimana tuan tanah itu perlu menyediakan kata hamba kepada raja, ada knight, ada ksatria dan sebagainya, kalau korang masih ingat. Bagaimana konsep negara itu, konsep negara bangsa itu yang diguna pakai pada zaman gelap, pada zaman Renaissance yang korang belajar pada bab yang ke-9. Okey, tingkatan 4 boleh berubah kepada konsep negara bangsa yang kita belajar sebelum ini, konsep negara bangsa moden. Bagaimana mereka telah menggulingkan sistem pemerintahan beraja, mereka tak nak dah diperintah oleh raja dan ditukar kepada konsep demokrasi, di mana orang kata semua nasib ataupun semua keputusan ditentukan, ditentukan oleh rakyat sendiri. Rakyat yang tentukan siapa Perdana Menteri, rakyat yang tentukan siapa ketua, siapa pemerintah, bukan lagi raja. Sebab raja dahulu berkuasa mutlak. Raja yang tetapkan rakyat kena buat apa, ini kena buat apa, itu kena buat apa dan sebagainya. Jadi rakyat Eropah dah tak nak dah macam ni. Mereka tukar kepada konsep sistem feudal tradisional kepada konsep negara bangsa Eropah moden. Dan ini kita dah belajar pada video yang sebelum ini. Dan untuk hari ini kita akan sambung masih lagi di Eropah. Tapi kita nak tengok contoh. Kita ambil daripada banyak-banyak negara Eropah tu, kita ambil 2 contoh negara Eropah yang menggunakan konsep negara bangsa Eropah moden. Bagaimana mereka boleh membentukkan konsep negara bangsa mereka selepas Perang Dunia. Okey, mereka boleh wujudkan satu negara bangsa mereka yang tersendiri. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, okey, so kita pergi kepada konsep negara bangsa yang pertama, iaitu pembentukan negara bangsa Itali. Okey, kamu boleh tengok Itali dekat sini. Okey, bagaimana permulaan, bagaimana orang kata negara bangsa Itali ini boleh terbentuk. Okey, saya ambil timeline peristiwanya selepas Perang Dunia ataupun dalam waktu-waktu Perang Dunia Pertama. Okey, bagaimana rakyat-rakyat Itali mereka mahu satukan wilayah-wilayah mereka di bawah satu pemerintahan. Sebab kalau korang belajar sebelum ini, okey, bagaimana selepas Perang Dunia, okey, negara-negara dipecah-pecahkan jadi kucak-kacir, ada negara baru, ada ni, ada tu, ada Estonia pun dan sebagainya. Jadi Itali pun ingin mewujudkan konsep negara bangsa mereka yang tersendiri. Jadi rakyat Itali mahukan, okey, mereka, orang-orang Itali
mewujudkan konsep negara bangsa mereka yang tersendiri. Okey. So mereka mahukan rakyat-rakyat Itali, okey, yang berbangsa Itali, yang berbahasa Itali, okey, mereka wujudkan negara bangsa mereka yang tersendiri. Dan apa yang jadi masalah adalah dekat wilayah-wilayah Itali ni dahulu ada orang-orang berbangsa Australia, maafkan saya, bukan Australia, okey, bangsa Austria. Beza negara Austria dengan negara Australia berbeza, okey, negara Austria. Jadi rakyat-rakyat Itali ini ingin menghalau orang-orang Austria daripada negara mereka. Sebab apa? Sebab mereka ingin wujudkan negara bangsa mereka dengan bangsa mereka sendiri, dengan orang-orang yang pandai berbahasa Itali sendiri. Sebab kalau kamu masih ingat, di video yang sebelum ini saya terangkan tentang Deklarasi 14 Woodrow Wilson. Bagaimana saya terangkan, okey, Woodrow Wilson mengatakan bahawa pembentukan negara bangsa adalah berdasarkan rakyat itu sendiri, dan pembentukan negara bangsa adalah berdasarkan bangsa dan juga bahasa yang sama. So orang Austria ini berbeza dengan orang Itali. Sudah semestinya orang Itali tak nak, mereka nak tolak, mereka nak halau orang Austria daripada wilayah-wilayah di Itali. Okey, so orang ataupun individu yang bertanggungjawab, okey, dalam menggerakkan gerakan pembentukan negara bangsa di Itali adalah Count Camillo Benso, seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh di Itali pada zaman dahulu. Dan Count Camillo Benso inilah bertanggungjawab dalam menyatukan negara bangsa rakyat-rakyat Itali di bawah satu pemerintahan. Dan bagaimana cara, okey, orang-orang ataupun bagaimana cara Count Camillo Benso ini dalam menyatukan Itali? Sebab dia tahu masalah yang dihadapi oleh rakyat Itali adalah mereka ingin menghalau orang Austria daripada negara mereka. Jadi Count Camillo Benso telah bekerjasama dengan Napoleon ketiga. Siapa ini Napoleon ketiga? Beliau merupakan seorang pemerintah daripada negara Perancis. Dan Perancis ini juga mempunyai, orang kata, satu matlamat yang sama, ingin menghalau, okey, orang Austria daripada Itali. Jadi Count Camillo Benso dan juga Napoleon ketiga ini telah bekerjasama untuk menghalau ataupun untuk mengalahkan negara Austria. Okey, dan itu adalah apa yang berlaku. Dan yang paling penting kamu kena tahu bagaimana cara Count Camillo Benso ini menjalankan kerja dia, okey, ataupun kita cakap bagaimana dia bertindak dalam menyatukan negara bangsa Itali adalah dengan menggunakan amalan real politik. Amalan real politik adalah, orang kata, cara utama yang digunakan oleh Count Camillo Benso untuk menyatukan rakyat Itali. Okey, dan kalau kamu dah belajar pada video yang sebelum ini, saya dah terangkan apa maksud amalan real politik. Amalan real politik, saya terangkan sekali lagi, adalah satu amalan politik di mana kalau kamu menjadi seorang orang kata pemerintah, kamu akan melakukan apa saja cara, tak kira cara itu baik ke buruk ke haram ke halal ke, kamu akan lakukan juga, asalkan apa? Asalkan matlamat kamu tercapai. Itu yang digunakan oleh Count Camillo Benso. Tak kira lah kalau contoh matlamat itu akan dicapai, kalau dia kena menipu, dia akan menipu. Kalau dia kena membunuh, dia akan membunuh. Kalau dia kena perang, dia akan berperang. Dia akan lakukan apa saja cara, asalkan matlamat dia untuk menyatukan rakyat bangsa Itali tercapai. Kita pergi kepada konsep negara bangsa yang kedua. Okey? Daripada Itali, saya bawa awak turun pergi ke Jerman. Bagaimana pula konsep negara bangsa di Jerman? Lebih kurang sama dengan Itali. Okey? Penyatuan bangsa di Jerman diketuai oleh seorang lagi tokoh yang sangat berpengaruh di Jerman, iaitu Otto von Bismarck. Seorang lelaki yang sangat berpengaruh. Kalau kau tengok dalam buku teks sejarah tu, ke muka dia, okey, ada yang macam dia pakai topi keledar besi yang ada tajam kat atas kepala tu. Okey, dia lah merupakan orang yang bertanggungjawab dalam menyatukan negara bangsa Jerman. Beliau merupakan seorang tokoh diktator. Apa ini tokoh diktator? Iaitu seorang tokoh yang memerintah menggunakan cara politik darah dan juga besi. Apa maksud politik darah dan juga besi? Maksud politik berdarah dan juga besi ini adalah pemerintah memerintah negara dia menggunakan cara kekerasan, cara peperangan, cara askar. Maksudnya yang memerintah
Jerman adalah askar-askar. Maksudnya rakyat-rakyat kena cakap, kata kena ikut cakap askar. Kalau askar ni kita tahu, askar ni macam dia kan macam keras-keras, macam orang kata menggunakan kekerasan. Di rakyat kena ikut cara pemerintahan askar, cara pemerintahan mengikut ketenteraan. Itu adalah politik darah dan juga besi. Dan yang paling penting, Otto von Bismarck juga menggunakan cara yang sama seperti Count Camille Benso, iaitu menggunakan amalan real politik. Iaitu maksudnya dia nak menyatukan Jerman ni. Jadi dia kena pastikan matlamat dia tercapai, dan apabila matlamat dia tercapai, dia kena lakukan apa saja cara, tak kira bentuk baik ataupun buruk. Dan antara benda-benda yang telah dilakukan oleh Otto von Bismarck adalah seperti penipuan, peperangan, dan juga pemalsuan dokumen. Dan banyak lagi benda-benda buruk yang dilakukan oleh Otto ni, supaya matlamat untuk menyatukan Jerman ini tercapai. Itu adalah matlamat Otto von Bismarck. Saya tak ingat nama panjang dia, tapi tak silap saya Otto Eduard von Bismarck, tapi saya tulis nama yang senang untuk kamu ingat. Dapat? So itu adalah dua negara bangsa Itali. Contoh yang boleh saya berikan yang ada dalam buku sejarah mengenai pembentukan negara bangsa Eropah moden. Dan yang paling penting antara dua pembentukan negara bangsa ini adalah mengenai amalan real politik. Kamu kena tahu apa maksud sebenar amalan real politik. Dan kamu kena tahu apa yang terjadi di negara mereka dalam mereka nak menyatukan negara bangsa mereka di bawah satu pemerintahan. Sampai di situ saja video saya pada hari ini. Saya harap korang dapat belajar sesuatu lah daripada video saya. Dan siapa yang tak sempat nak tengok di bahagian yang sebelum ini, macam masuk-masuk je video macam alamak, dah sampai bahagian ni, tak faham. Korang boleh pergi kepada video-video yang sebelum ini. Saya dah terangkan dengan lengkap mengenai apa itu negara bangsa, apa konsep-konsep negara bangsa mengikut wilayah, kerajaan dan negara dan sebagainya. Saya dah terangkan sebelum ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, jangan lupa ajak kawan-kawan korang subscribe, sebab channel itu channel percuma. Korang boleh akses di mana saja asalkan korang ada device dan juga internet. Dan jangan lupa orang kata share link video-video e-tuition kepada kawan-kawan korang. Dan yang paling penting, jangan lupakan saya sehistrozi dalam e-tuition subjek apa? Subjek apa lagi kalau bukan subjek sejarah. Bye.